Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diuji macam-macam, dan ujian ini merupakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah itu ujian. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dapat hadir ke rumah dia untuk menunaikan solat fardu maghrib berjemaah cara yang telah ditunjuk ajar oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena doa sama agar Allah kekalkan kita dapat hadir semaya berjemaah hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Dan marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf hazal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, dan ni musim ujian, dan ujian ni merupakan ujian daripada Allah, dan ia juga nikmat untuk hamba-hambanya. Ujian itu kepada kita orang istiqamah mari masjid, sudahlah, tak ada kereta, payah nak mari. Ujian dah tu, nak tengok uji keimanan kita. Nak satu hari sejuk, lebih-lebih lagi waktu subuh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa mengambil wuduk untuk mengerjakan solat, siapa ambil wuduk untuk mengerjakan solat dalam musim sejuk. Jadi inilah saat dan waktunya untuk kita amal hadis ni. Jadi musim sejuk, siapa nak ambil wuduk untuk semaya subuh, maka dia bersabar dengan kesejukan tadi, maka dia diberi pahala sebanyak bulu yang ada pada tubuhnya. Masya Allah, bulu roma yang ada pada tubuhnya. Jadi sejuk tadi dia sabar. Ada orang rumah dia ada water heater deh, air panas, tak aci tu, tak rasa ujian sabar tu, tak ada kesabaran menyentuh air sejuk tu, tak ada. Namun dia ambil juga dengan air sejuk tadi, maka setiap wuduk tadi dia mendapat pahala sebanyak bulu roma yang ada pada tubuhnya. Kemudian dia mandi, maka mandinya tadi setiap titisan itu dikira tasbih. Subhanallah, Masya Allah. Jadi inilah saat waktu untuk kita mengambil fadilat kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dikasihi Allah, kita diuji macam-macam, dan ujian ini merupakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Maka ujian tadi menyebabkan kita ni akan bertanggungjawab, akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyatih. Kamu, wahai manusia, adalah pemimpin, adalah pemelihara, dan kamu akan ditanya, wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyatih, dan kamu akan ditanya di akhirat nanti apa yang dipertanggungjawabkan, apa yang kamu jaga, pelihara di dunia ni. Maka dalam hadis
disebut kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu berdosa an yudayyi'a man ya'ul, yang mensia-siakan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi seorang ibu, seorang ayah, ibu bapa, pemimpin, semua akan ditanya. Dan cukuplah dia menanggung dosa bila dia mensia-siakan. Seorang ayah ada isteri dan anak-anak, maka dia bertanggungjawab untuk mendidik dengan didikan agama, menyuruh anak-anak untuk semaya, tutup aurat dan sebagainya. Sebagaimana junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salah, suruhlah anak-anakmu sembahyang. Suruh. Kak maya dah kau ngerik tiba nak tengok cerita TV3 tak habis lagi. Habis cerita baru nak ambil wuduk semaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, baisyarah. Tu mujur 8 lebih. Hari tu 7.58, 7.59 maghrib. Baru nak habis cerita ke bel. Astagfirullahalazim, tak mai maghrib balik. Mak kena tegur anak, tutup TV tu. Suruh semaya dulu. Main game kadang-kadang. Lara lalainya anak-anak tadi. Suruh. Wahum abna'u 7 sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. 7, 8, 9. Ini fasa untuk menyuruh, untuk mengajak, untuk kata marah dulu deh kalau tak semaya. Tapi tak kata, tak kata lagi. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka, rotanilah mereka. Bila mereka berumur 10 tahun. Baru rotan. Rotan ni perlu, sehingga disebut dalam satu hadis, Allah memberkati ibu bapa yang menyangkut, yang sakut ke apa, rotan rumah dia. Jadi rotan ni perlu sebagaimana pokok-pokok perlu diairi, pokok perlu dijirus. Begitu jugalah anak-anak tadi perlu dirotan. Marah sekali, pulah sekali, kerana untuk mendidik. Wa farriqu bainahum bil madaji', dan asingkan tempat tidur mereka ketika umur 10 tahun. Jadi ini hadis supaya ibu bapa terselamat daripada berdosa kerana mensia-siakan tanggungnya dia. Maka apabila si anak tadi umur 15 tahun balik, kalau lelaki, kalau perempuan sapalah dia berkahwin. Umur balik 15 ataupun dia bermimpi, salah satu daripada yang mana awal daripada salah satu. Jadi ibu bapa tak tanggung dah. Tetapi andai kata ibu bapa tak suruh pun umur 7 tahun, biarlah budak lagi. Sial nak bangun subuh-subuh. Cuti call tak ayahlah, dia duduk asrama, bangun awal seumur. Contoh. Umur 15 tak semaya lagi. Ayah tetap mendapat dosa. Ibu tetap mendapat dosa. Sebab apa? Umur 7, 8, 9 tak pernah suruh. Umur 10 tahun tak pernah pukul. Umur 15 dia tak semaya. Dia tak ibu bapa tak tanggung dosa masa balik. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, seseorang itu tidak menanggung dosa seseorang. Tetapi sebab hadis tadi hok suruh tu adalah perintah sebagai seorang ketua keluarga untuk menyuruh anak-anak, tapi dia tak buat. Maka bila hok wajib umur 15 tadi wajib semaya dah, tak semaya dosa, ibu bapa tanggung juga dosa tadi. Umur 7 sampai 10 dia mensia-siakan, dia tak tegur, dia tak buat sebagaimana hadis suruh tadi. Tiba-tiba anak perempuan nikah, semaya bagus tutup aurat comel ya, pakai nikah, pakai stocking. Ayah pun kata, juruh mula ni, bapa sejak nikah juruh. Ya pun ayah, saya kepada suami saya tak say dia masuk neraka. Lepas tu sebelum nikah mu bakar baju ketat, mu tak semaya, tak tutup aurat, mu tak saya kat aku. Dah ayah tak royak, lelaki saya royak. Mujur juga ayah suruh cari, ayah jom cari apa, suami hok juru. Tuan-tuan dikasihi Allah, penting juga mana kata nak melepasi fasa perkahwinan anak tadi, kena pilih yang betul-betul.
apa? Tungkahul mar'atu arba'ah. Mana kata berkahwinnya seorang wanita itu kerana 4. Kecantikan dia, keturunan dia, dan agama dia, comel, keturunan, kaya dan agama. Jadi di sini kebanyakan bermulalah masa nikah tu kadang-kadang ibu bapa tak pilih, lepas kepada anak-anak untuk memilih pasangan. Hak tu kita takut kadang-kadang ibu bapa tak kena, maka lari nikah alik sia dan sebagainya. Nikah alik sia sebenarnya sangat bermasalah kalau dia guna sindiket, buka web tak, package nikah 3,000 package ada, ambil daripada kata manjai ke, golak ke, tabak ke, kenderaan ada ekor, hotel tak kena bayar, ada hadiah, ada apa lagi, package hanya songkla ke, busi-busi bandar. Dia punya tawaran package dia tu dapat CJ, bayar 3,000 komplit. Gitu lah lebih kurang. Hak tu salah undang-undang tu. Mana ada nikah gitu, mau ni ejen. Sindiket nikah dan perkahwinan ini bukan dengan wali hakim hak sebenar, maka perkahwinan dia adalah batal dan tak sah. Kalau dia bersetubuh boleh anak, sesungguhnya anak tadi anak zina, na'udzubillah. Dan baru ni ada delegasi, mana kata rombongan 20 orang pada Majlis Agama Narati Wak Mari Maik. Dia kata lebih kurang 2,000 pasangan nikah hak tidak apa? Hak tidak sah. Bayangkan. 2,000. Hak tu masa Covid. Dan statistik mengatakan lebih kurang 50 pasangan setiap hari nikah. Allah. Nikah apa tu? Nikah yang tidak sah. Oh, takut bunyi. Ada orang sini ada dah. Boleh nak nikah dengan majlis agama, betul-betul majlis agama Naratiwa, majlis agama Patani, yalah. Dan balik kena daftar lalu sini, denda sikit. Jadi bahaya tak kita takut gitu. Mana bila perkahwinan yang tidak sah, lahir zuriat yang punah. Na'udzubillah. Pertama, bila anak tadi perempuan, bila anak tadi mendapat anak tadi, tidak boleh bankan, tak boleh nasab. Lah ni GPM boleh dulu ban mak dah, macam Isa bin Maryam. Lepas tu bin Abdullah. Tu keliru Abdullah. Ayuh mu nama lain ke? Sudah malu Abdullah. Mu'allah ke anak zina. Ataupun lah ni Asmaul Husna. Jadi ben nasab tak boleh. Yang kedua, bila mati, bila nak nikah, nak akad nikah, wali tak ada. Bukan ayah, walaupun ayah dia ayah biologi sama anak dia, tapi bukan, mana kata bukan dengan nikah, dengan akad yang sah, bukan anak dia juga. Tak boleh jadi wali. Dua dah. Yang ketiga, faraid. Tak boleh juga. Allah, sedih. Anak jatuh ni, anak jatuh. Nikah anak jantan ni boleh lah anak asobah, manakah menghabisi harta ibu bapa, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan anak sebenar. Tu bahayanya. Jadi tuan-tuan dikasih Allah, kalau nak nikah, kalau boleh cari pasangan. Kalau anak kita perempuan nak cari pasangan lelaki, juru boleh kurang boleh jadi tu imam. Nak jumpa nak nikah dengan anak kita boleh. Mari setengah jam ke sebelum maghrib, nak suruh jadi tu imam maghrib dan isyak. Kalau dia lulu jadi tu imam, baca sedap, tajwid, molek, baca surah, pak cik nak dengar awak baca taksir kuliah aku Allah. Dah. Tahu. Yalah, layak ni jadi menatu. Jangan zuhur asar tak dengar. Kadang-kadang panggil zuhur asar, makan nasi mari pukul 12 dah. Tanya rehat. Zuhur ni jadi imam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap baca. Wadduha rakaat pertama. Kemudian kedua kuliah. Assalamualaikum. Sebelum wisalah ni bakal menata kata mesti
Tetua, pak cik ni bakal jadi abah ni gembira ke apa tajuk. Bangga sudah wisalah bangga suruh celak mata. Pak cik abah pula pak cik. Ya sengaja waktu Selasa. Jangan yalah ambo meme boleh jadi tik email. Dah masalahnya ni waktu Zuhur mu baca derah apa? Tak lulus dah situ. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni lepas kepada anak-anak mencari pasangan. Dan inilah kata ibu bapa hok jaga didik anak 20 tahun sehingga 25 tahun habis belajar dah. Degree master ke apa nak lepas ni tak okay nak kita didik comel dah molek dan lepas kepada orang hok biasa-biasa. Mana orang hok boleh bawa dia didik dia sebagaimana kita jaga. Tentu ni kasih Allah yang paling menakutkan kita satu hadis Nabi yang mana Nabi kata di akhir zaman nanti akan berlaku satu fitnah yang sangat besar, iaitu fitnah Dajjal, yang mana ibu-ibu, ayah-ayah kena ikat anak-anak perempuan mereka di tiang-tiang rumah, di tiang-tiang masjid. Apa tu? Sebab apa? Goda fitnah Dajjal sangat dahsyat. Fitnah Dajjal ni, hebatnya Dajjal, setan, iblis, jin pun jadi pengikut dia. Dajjal tu ketua kepada jin masa tu. Dan orang-orang alim pun boleh mengikut, jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Hak tu memang dahsyat. Ni setara konsert Coldplay mari je. Dua tiket 228 ya, hak paling murah dan 4,000 paling mahal habis dijual. Allahu Akbar. Orang Kelantan mana lagi? Orang Sabah pun ada terbang semata-mata nak mari. Sanggup tuan ibu-ibu ayah bayar ke kalau Dajjal sungguh. Allah. Ketika tu makan minum keperluan semua tak ada, wifi, internet tak ada. Dajjal mari. Siapa ikut aku, ikut konsert aku, dapat telefon iPhone, bukan telefon ibu Oppo dah. Sebab disebut dia ni memiliki segala keperluan yang mari ketika kita memerlukan. Bayar ke anak-anak kita yang kita tak ikat dia. Ulama kata ikat dengan gapo? Ikat tadi bukan dengan tali dengan rata di tiap-tiap masjid, tapi dengan ilmu akidah, ilmu agama. Supaya mereka ni ada rasa malu. Mereka kata ini fitnah, ini adalah membawa, ni maksiat, ini dosa. Bila tahu, bila kita tengok konsert Coldplay mari, Allah, mufti dah hina, ustaz tu memang tak dengar langsung, panggil jauh no. Jadi nak ayatnya kita lah ni ulama ada, mufti ada, ustaz tu orang-orang hebat masih ada, kuasa masih ada pun berlaku bayar ke ketika tu. Na'udzubillah. Allah sangat dahsyat. Dan masa tu tiket tak kena bayar dah, bukan 200 dah, bukan 1,000 dah, free gi. Kita jauh nak gi bah disediakan, kapal tebal disediakan, siapa nak pergi free belaka ketika tu. Sebab itulah kena ikat. Setara lah ni kita pun tak boleh nak lari no TV, gadget, internet ada. Allahu Akbar. Tak mampu dah untuk menghalang anak-anak kita. Sebab itulah Nabi kata tadi, didik sungguh dengan agama semenjak mereka kecil-kecil lagi. Kadang-kadang kita sedih bila mana ibu bapa yang kamu sibuk dengan kerja, dengan dunia tadi. Sebab tu Allah kata innama amwalukum, harta-harta kamu tadi fitnah. Tadi kita cerita pasal anak-anak. Cinta kepada dunia, sibuk dengan kerja, tak cukup dengan 8-5, malam pun cari nafkah, cari kerja lagi. Sebab sara hidup mahal kita kata. Tapi kerana ingin kepada dunia, anak-anak tadi dia tak ada nak jaga, tak ada nak didik, sehingga didik ke agama anak tak tahu mana. Kemudian
dia sanggup untuk keperluan dia, bukan keperluan, keinginan dia, beli kereta mahal, tukar, bukan nak kata siapa ni, kadang-kadang ada segelintir ibu bapa dia utamakan kepada dunia dia, nak besar rumah, nak tukar kereta, nak goto gini. Anak-anak biarkan, sekolah pun biar, ngaji pun tak tahu mana, akhlak tak tahu mana. Demi kereta, demi dunia, sanggup dia bayar ribu-ribu sebulan. Tapi untuk anak-anak tak sih ke atas tahfiz, pondok, cuti sekolah ni ada camp ke? Ustaz penunggang agama, apa guna agama untuk yuran sikit-sikit, gitu mau kata. Dia tak khabar dia beli kereta yang mahal ribu-ribu sebulan, dia sanggup. Yang mana kereta tu bakal menjadi besi buruk setelah 20 tahun, 30 tahun. Tetapi anak-anak tadi adalah darah daging dia yang akan menjadi pemberi syafaat kepada dia di akhirat nanti. Allah. Jadi itulah kesilapan ibu bapa yang mana yang Allah kata tadi fitnah. Maka kita di mana kata hari ni fitnah bukan sahaja di kampung kita, dalam negara, bahkan dunia. Di Palestin, isu akidah juga. Itu pun ujian bagi kita. Man la yahtammal muslimin laisa minna. Siapa yang tidak mempedulikan saudara-saudaranya, dia bukan di kalangan kami, kata Nabi. Maka kita perlu, orang kata cakna peduli juga. Pergi jihad, tak mampu, buatlah apa yang kita mampu. Nak pergi jihad memang tak boleh, kata sakut dengan undang-undang tadi. Maka kita buat semampu kita. Kita bersedekah, kita doa, kita boykot. Hari ni orang Malaysia ramai dah. Lalu ke McDonald, ke bakery, ramai dah hangat-hangat tak dah meta. Jadi tak sungguh lah mana. Tapi kalau pergi pasar raya melu, banyak lagi Maggi. Siapa turun harga dah. Ada beli melu percuma Maggi, sebab nak expired dah ke. Orang tak beli melu nampak. Tapi itulah, alhamdulillah, ambo boykot ambo ni baru start aja. Baru start pada tahun dah. Nestle, McDonald, KFC, Gapo tu gini dah. Dan ambo sumber kepada Palestin berapa ya baru. Sedangkan sumber kepada Israel puluhan ribu dah. Allahu Akbar. Baru sedar. Jak kecil lagi. Obat gigi, Dali, Colgate ke apa ke? Minum Melo, Nescafe, Nestum. Pakai baju, beli minyak mutu, minyak kereta ke apa. Jak kecil lagi guna. Produk-produk dia beribu dah. Anggar lebih kurang 3 ya sehari ya. Sebulan 90, setahun 800, 10 tahun 8,000, 20 tahun 16,000, 30 tahun 24. Allah, ya Allah, puluh ribu dah aku. Hamba sumber muju tak isap rokok. Kalau rokok banyak lagi. Tapi bila nak derma untuk Palestin 10 ya, 50 ya, 100. Sedangkan puluh-puluh tahun dah bagi, puluh-puluh ribu dah bagi kepada Israel tadi. Na'udzubillah. Tuan-tuan, hari ni doa kita kena ada semua. Kita kena ada semua doa, kita kena salurkan doa-doa kita kepada Palestin. Kita kena banyak sedekah, banyak doa dan boykot. Inilah kemampuan kita. Semoga Allah Ta'ala terima dan Allah Maha menilai. Allah Ta'ala akan menilai apa yang kita buat untuk agamanya, untuk saudara-saudara kita di Palestin. Tuan-tuan, bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api, burung pipik terbang sungai, ambil air dengan paruh dia. Paruh kecil. Kemudian ia pun curah atas api yang membakar Nabi Ibrahim, terbang pula. Dikatakan kepadanya, "Hei pipik, muat gapo tu, bahaya tu, api besar tu, mampu ke?" Dia kata, "Ini sahaja kemampuan aku, bantuan aku, sumbangan aku untuk menyelamat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Andai kata aku ditanya Allah di akhirat nanti, hei pipik, apakah sumbanganmu, bantuanmu untuk menyelamatkan kekasihku Nabi Ibrahim?
Aku akan jawab. Inilah hujah aku, alasan aku. Ya Allah, aku terbesu ambil air dengan paruh aku. Allahu akbar. Tuan-tuan, nanti Allah akan tanya kita hari ni buat gapo duk dia duk saja ko, tok doa ko, tok boikot ko. Maka kita akan jawab apa yang telah kita laksanakan. Dan tuan-tuan dikasih Allah, begitu juga cicak. Cicak ni orang hok lawan, orang hok sokong Nabi Ibrahim dibakar. Ketika dicucuh, dinyala ke api, dia gisi supaya ke api tu marak membakar. Dan Nabi kata siapa bunuh cicak dapat pahala. Salah satu kerana dia ni dia sokong orang nak menghapuskan Nabi Ibrahim. Maka di mana kita tepuk dada tanya iman? Slow dah lah ni. Hari ni Palestin dibunuh 18,000 lebih dah. Allahu akbar. 60 hari lebih dah. Bapa kita kata bapa Allah Taala tak musnah kejah Israel Zionis tadi, sebagaimana Allah hantar banjir kaum Nabi Nuh, sebagaimana Allah hantar ribut kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Nabi Hud, hujan, ribut, Allah hantar malaikat tepik. Allahu akbar. Nabi Allah tadi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sore dia aja, dia hanya ada Allah aja. Tapi orang-orang Palestin tadi ada kita, saudara se-Islam. Inilah bantuan. Mungkin dengan doa kita, sumbangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak masuk kita dalam syurga dengan asbab ni. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kadang-kadang kita ni lupa, kita ni mengsia-siakan waktu yang afdal, yang mustajab, iaitu berdoa. Kadang-kadang kita lupa kita ni ada power, ada peluru sebenarnya, iaitu doa. Doa ni adalah senjata orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa ni adalah senjata orang mukmin. Sebab tu kalau doa ni ya hebat, Allah terima belaka doa-doa kita. Ada 3 kategori doa yang mana ulama mengatakan, yang pertama, Allah bayar cash. Ya Allah, aku nak jadi wakil rakyat, contoh dia nak ngundi ni, Allah pilih dia, Allah terima. Ya Allah, mudah urusan anak-anak aku nak masuk you, ya Allah. Masuk you sungguh. Anak-anak tu menduga, ya Allah, pilihlah dia boleh jadi pegawai. Boleh sungguh. Ini Allah terima doa dia. Yang kedua, Allah tukar. Dia minta A, Allah bagi B. Dia minta benda lain, Allah bagi benda lain. Allah tukar doa dia. Dan yang ketiga, Allah tak bagi di dunia, Allah tak tukar pun doa dia, tetapi Allah bagi di akhirat. Tuan-tuan dikasihi Allah, kadang-kadang doa tu cuma lambat sikit, kadang-kadang lambat banyak. Dan ketahuilah, doa ni jangan kita putus asa, kita kena doa semua. Dan doa hok paling hebat ibu lah, doa ibu. Sebab tu ibu ni doa, kata-kata dia pun doa. Dan sebab itulah Nabi nasihat kalau nak kecek kepada anak-anak, guna perkataan yang baik-baik. Jangan supa, jangan kata nak marah, doa dah. Gerai anak ni, anak tua ni sebut gitu. Rasa anak cerdik ni, anak nak marah tapi sebut benda-benda molek. Satu kisah, bila mana satu orang ibu, biasalah nak hias rumah kan, ada pasu besar, pasu kecil. Jadi anak buah umur 3-4 tahun ni buah main-main, kena pasu jatuh, pecah pasu tu. Nak marah ibu tadi, pasu gemaha. Budak ni palamu pula pecah pas ni. Nak marah, terlepas. 25 tahun kemudian dia menerima satu panggilan dari hospital. Makcik boleh mari hospital. Apa? Anak makcik cedera. Berat ke? Tak, biasa. Marilah pakcik. Makcik tak sebut lagi apa. Bila siapa rupa punya kepala dia pecah. Anak dia arkitek. Dia kata ada satu objek daripada atas jatuh kena kepala dia. Banyak jahit lah dia kena. Allahu Akbar. Bila dia dengar anak dia pecah kepala, dia teringat 25 tahun lepas. Ya Allah, aku kata ke anak aku pecah kepalamu.
rupanya Allah terima doa. Kata-kata seorang ibu. Tak perlulah nak mari jumpa Tok Emel ai tawar. Ibu ni hebat dah sebenarnya. Kemudian dan doa ni hebat doa. Kadang-kadang Allah terima doa kita. Bila Allah terima tak ada siapa boleh halal. Bila Allah terima doa kita, payah ke, susah ke, jauh ke, boleh. Dia Allah terima rezeki dia jadi dapat sungguh. Satu orang doktor hebat, doktor pakar. Dia ada satu meeting penting di sebuah tempat yang jauh, perlu naik kapal terbang. Maka pada hari penerbangan tu ribut yang begitu hebat, siapa dia kena delay. Allahu Akbar. Musyarat pun delay juga tangguh juga tapi dia nak pergi juga. Maka bila reda serik hujan lebat tadi, naiklah kapal terbang. Bila naik kapal terbang, dalam perjalanan kapal terbang tadi, kipas salah satu daripada kipas kapal terbang tu rosak. Sudah. Pilot kata kita kena mendarat kecemasan, kena mendarat juga. Maka mendaratlah di satu kawasan lapar, sebuah perkampungan pedalaman. Terpaksa dah kata. Maka carilah tempat berlindung, nak cari mekanik lagi payah ni, nak tunggu pemain mari ke apa. Maka suruhlah doktor tadi carilah tempat berlindung, cari rumah tupel lah rumah siapa-siapa. Maka dia pun siapa satu rumah ketuk pintu. Maka dibuka oleh satu orang makcik. Dia kata di situ lah dia ni nak tupel sementara kapal tu beki. Dan makcik tadi dia ada satu orang anak tadi sakit. Bila kecek doktor bertanya sakit gapo gini-gini, dan makcik tu kata sesungguhnya anak makcik ni penyakit dia memang penyakit luar biasa. Hanya satu orang doktor je boleh menyembuhkan dia, kata doktor kawasan ni. Dan saya makcik ni berdoa ikhtiar supaya dapat juga bawa anak ke jumpa dengan doktor tu tadi. Lalu makcik berdoa tak pernah tak pernah tinggal doa ni. Setiap kali semaya mesti doa supaya dipermudahkan. Lalu doktor tu kata, makcik, sesungguhnya kerana doa makcik lah kapal terbang saya rosak. Kerana doa makcik lah Allah hantar ribut. Apa? Mu siapa? Akulah doktor yang makcik masuk ke. Rupanya Allah yang telah atur ke saya mari sini. Allah hebat tuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang doa-doa ni kita jangan putus asa dan sangka buruk dengan Allah. Sentiasalah kita sangka baik dengan Allah. Dan ada satu cerita yang mana doa juga termakbul dengan memperbanyakkan istighfar. Kadang-kadang doa tak jadi makbul, jadi lambat kerana ada dosa-dosa kita. Jadi satu orang ni dia ni sentiasa istighfar semua, memperbanyakkan istighfar. Ada satu hari, kisah ni berlaku di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ni musafir, dia singgah di masjid semaya Isya, dan dia berniat kena sambung perjalanan esok gelap dah ni, malam dah ni. Bila dia lepas Isya, dia nak siap-siap nak apa dapat tidur, Tok Siap kata, nak buat gapo ni? Amun nak iktikaf sini. Tak boleh. Minggu lepas baru ada curi sini. Ilah tabung tubik. Tok Siap tak kenal Imam Ahmad. Tak apa. Dah baru nak iktikaf tak awik. Bukan Tok Siap masjid ni. Sini apa? Lepas tu dia pun tubik lah. Jalan-jalan bertemu dengan satu orang pembuat roti, tukar buat roti. Tukar buat roti ni lah hok sentiasa istighfar ni. Maka Imam Ahmad lalu dia dengar dia istighfar. Lepas tu dia tanya nak gimana? Dia kata saya nak iktikaf masjid, tapi Tok Siap halal, dia kata tak boleh. Tidur rumah hamba, dia kata. Boleh kau tak menyusahkan? Tak apa. Maka si tukar roti tadi bawa lah pergi rumah dia bermalam. Jadi Imam Ahmad ni sentiasa melihat dia ni sentiasa istighfar. Lalu tegak hati nak tanya, apa tuan istighfar semua? Lalu dia kata, sesungguhnya saya yakin sesungguhnya dengan istighfar saya semua doa saya Allah terima belaka. Iya.
Walaupun tak ada satu pun tak terima. Semua terima kecuali satu. Dia kata, apakah? Royak kepada aku, boleh ke? Kasih. Sesungguhnya aku doa lama dah, ya Allah, aku nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, Imam Ahmad bin Hanbal lalu peluk dia. Apa Syekh tu peluk anak? Dia kata, sesungguhnya kerana doa entah lah, dia kata, Allah hadirkan aku jumpa dengan Mumayyiz. Siapa ni? Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, aku hebat. Tuan-tuan dia kasih Allah. Inilah kehidupan orang-orang soleh. Dengan doa Allah terima amalan-amalan tadi yang boleh kita ambil untuk kehidupan kita. Sebab kita di dunia ni 60-70 tahun sementara sahaja. Untuk balik kepada akhirat nanti perlu kepada amal soleh. Amal yang soleh, iman yang sahih. Amal soleh banyak dah, tapi kita dengar apa? Dengan jiran ke, dengan adik-beradik balah kadang-kadang. Kadang-kadang dengan harta, kadang-kadang dengan mak ayah ada balik lagi, mak ayah tak ada, tak balik dah. Dan kadang-kadang kita buat satu perkara, kita tidak rujuk. Kita tidak rujuk daripada, tidak ada rujuk ke mana hadis ke Al-Quran ke. Sebab tu pentingnya kena belajar. Jadi tak lama lagi ni mana kata sosial kita. Sebab kita adalah manusia, makhluk sosial, kena orang kata bermasyarakat, hidup bermasyarakat. Jadi bukan untuk kita saja. Amalan kita macam dah. Jaga amalan semaya, puasa, zakat, zikir, Quran. Lepas tu kita jaga pula anak isteri kita. Namun kita ni kena jaga juga masyarakat sekeliling. Tak lama cuti sekolah. Bila cuti sekolah ni banyaklah jebut teh, kenduri. Lah ni viral. Sekolah rendah. Sebab tu masuk sekolah menengah siapa SPM nak nikah di hotel. Siap komok cari pitih butai pula. Tak perlulah. Buat kerja-kerja tak apa dah. Walimatul urus. Tak usah walimatul urus, buat kesyukur. Tapi kalau walimatul urus pun boleh juga. Cari 100 orang, cari 500 orang, boleh dah 5,000. Boleh. Walimatul urus kena buat pitih Baik. Dan ada fik walimatul urus. Antaranya mana kongsilah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu dijemput ke majlis kenduri perkahwinan, maka hadirilah. Hadir, kena pergi. Sebab apa? Ulama bersepakat bahawa menghadiri majlis walimatul urus ni wajib hukum dia. Apa? Sebab apa? Sebab orang ajak, orang nak apa? Nak syiar dia. Syiar kena ada. Nak royak bahawa dia telah berkahwin. Maka orang yang dijemput tadi kena hadir. Tapi syarat, ulama mengatakan jika apa? Jika majlis kenduri itu tidak bercampur aduk dengan maksiat. Waris kita memang ahli masjid lah, kena pergi Gi tak makan pun tak apa. Hadiah tu nombor 2 dah. Tapi kita lah ni bila sebut tulis walimatul urus, kena ngelak ni. Sebab walimah itu bahasa Arab. Urus bahasa Arab juga. Walimatul urus kenduri kahwin. Bila terjemah. Kalau kesyukuran ni tak buat piti tak apa, boleh pergi makan ni. Bawa jemput ayah ya bawa bini anak-anak 5 orang penuh kereta. Ajak saya pula. Tak boleh gitu. Paling kurang adab kena ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, syarrut ta'amul wali urus walimah yud'a lahal aghniya'a wa yutrakul fuqara wa man taraka ad-da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Seburuk-buruk makanan kenduri kahwin ialah kenduri yang hanya dijemput oleh orang-orang kaya.
Dan tidak dijemput orang miskin. Kahwin ni nampak masjid, mari ahli masjid lah ke Jumaat Melaka. Dia jemput orang-orang dia. Sesiapa yang tidak memenuhi jemputan, maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya ni ada dua lah. Satu, seburuk-buruk majlis perkahwinan adalah majlis orang-orang kaya. Jemput nikah tapi jemput orang kaya saja. Buat di hotel. Buat di hotel. Yang kedua, orang ni dijemput dah. Mana kata bukan majlis kaya saja, walimah aja. Dijemput dah tapi dia tak pergi. Dia telah melakukan dosa. Sebab orang tu mengharap ada makanan dah untuk dia cedel. Jadi kalau tak segi, kena royak. Kalau orang jemput, insya-Allah. Lepas tu orang kata, insya-Allah. Segi tu. Tak. Jawapan insya-Allah lah adalah jawapan yang betul. Bila Nabi ditanya tentang Al-Kahfi, maka Nabi kata, marilah esok. Nabi kata, mari esok aku akan menceritakan kepada kamu esok hari. Lalu Allah turun, wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay hadna. Kamu jangan kata lagu tu illa ay yasha Allah, melainkan mengayak insya-Allah. Kena ada insya-Allah. InsyaAllah esok. Boleh nak ayat esok tapi insya-Allah. Inilah perkataan insya-Allah. Orang madah insya-Allah. Kena ayat. Inilah jawapan. Lepas tu orang hok peheh hok dengar jawapan tadi, insya-Allah lalu. Insya-Allah lah jawapan dia. Sebab kalau insya-Allah maksudnya in alih nun jika, syaa dikehendaki, Allah dikehendaki, jika Allah nak, jika Allah mahu. Jadi kemudian ada 2-3 kali sikit lagi. Syarat-syarat yang menjadikan seseorang wajib menghadiri kenduri kahwin. Apa? Siapa hukum jadi wajib? Pertama, jemputan tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja. Jemput belaka. Yang kedua, jemputan itu memang ditujukan khas kepada kita, bukan jemputan umum. Contohnya hanya diumumkan oleh imam solat untuk para jemaah. Pakat pergi rumah hamba belaka hok mana kelapangan. Tu tak apa tak pergi. Dia kata, ni pun ni hello, WhatsApp, telefon, hello telefon. Mari jumpa rumah madah. Mengharap ke marilah. Bawa lah anak bini tu. Mengharap ke tu. Insya-Allah. Jadi kalau hak ni jadi wajib lah ni dah. Tapi dia tak pergi dosa sebab mengharap ke. Sebab dia tuju khah untuk kita. Kalau tak pergi untuk selamat daripada dosa tadi, kita kena hello, telefon pula. Allah hujan ni, jalan jam ni. Maaf banyak tak ada dalam negeri ni. Boleh hoyak lah alasan tu, boleh nak reka. Tapi hoyak. Hamba biasa dia kata, untuk email tak mari. Kita cedek dah sisa. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tak ingat tarikh tu. Tak ingat tarikh. Kadang-kadang jauh jeli. Allah jauh. Moga biasa jadi email jeli. Jauh demo pula. Pasal kena jemput lah. Moga tu email kita dulu dah. Kita Allah jauh jeli nah. Memang tak segi boleh musafir dah. Gana tu. Kita royak minta maaf lah. Ndak WhatsApp lah. Paling kurang royak. Yang ketiga, yang menjemput itu adalah Muslim, orang Islam. Yang keempat, yang dijemput itu tidak mempunyai keuzuran seperti sakit dan sebagainya. Kita ni sihat molek, ada kenderaan, tak ada masalah. Tiba-tiba tak segi. Hak tu yang menyebabkan jadi dosa. Sebab apa? Tidak menghadiri itu. Jadi syarat bapa Nabi kata wajib tadi kena pergi. Nabi kata apa tadi? Faqad asa. Siapa yang tak pergi tu dia telah melakukan maksiat, yakni dosa. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Siapa dijemput untuk datang kenduri kahwin, hendaklah dia hadir. Hadir hendaklah. Ini perintah wajib. Tapi bila ada uzur,
kerana 4 perkara tadi lah. Bila ada uzur ada masalah lah. Kemudian haram menghadiri kenduri kahwin yang diisi oleh perkara maksiat. Ada apa? Ada tema Inggeris Hindustan ke India ke apa deh. Ada lagu-lagu pasal ada sore tu email. Ada. Dia nak pergi ni. Lepas akad nikah tak email gila pukul 12 kat dia dah. Tak email lepas suruh apa? Suruh pergi insya-Allah. Dia pergi nyanyi. Dia siapa dekat kenduri tadi kat emah besar dia perah motor. Wow. Nak apa dia kata astagfirullahalazim. Lepas tu kawan ni sekak. Apa tu email? Jumpa aku. Mak sikit. Maksiat ni. Astagfirullahalazim. Tu email tu. Soya tu email ada lagi dia. Jadi haram hadir. Kalau aku tahu gini aku tak mari dia kata. Haram hadir kenduri kahwin yang ada unsur maksiat. Tak sih. Akan tetapi jika seorang mampu mengubah maksiat itu agar berhenti dengan kehadirannya, hendaklah dia hadir. Tak email kita tutup. Tak email pergi pasal pula lagu. Astagfirullah, jangan ajar pula. Dak. Kadang-kadang jangan lagu black-black. Lagu Piramli, lagu pengantin baru tak apalah. Sesuai lah. Sebahagian ulama berpendapat bahawa boleh hadir kerana bukan kita yang melakukan maksiat itu. Dia ada lagi pendapat. Tapi TMA tu dia agak syadik sikit. Dan ulama berbeza pendapat tentang hukum memenuhi jemputan kenduri selain majlis perkahwinan. Di sisi mazhab Syafi'i, hukum memenuhi jemputan kenduri selain perkahwinan adalah tidak wajib. Cukur, tahlil, mayajak, ngatik, agak apa lagi tak wajib. Tapi perkahwinan ni wajib sebab nak syiar. Nikah dah. Takut nampak bawa anak siapa tu. Zaman gitu deh. Bila dia buat kenduri nikah dah baru ni. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dikasih Allah, itulah mana kata ada fake walimah ni kata yang mana boleh jadi pahala, boleh jadi ibadat bila kita melakukan perkara ni. Mudah-mudahan bakal berkahwin ke apa, jangan nikah alik sia tu bahaya, takut keturunan tu rosak. Bila nikah kita dijemput, ikutlah sunnah Nabi. Kalau tak boleh hadir, maklum sepatah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni kita dapat ambil iktibar, amal dah sampaikan. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Minta maaf banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma thabbit imanahum, Allahumma qawi azaimahum, Allahumma sabbir ala musibatihim wa taqabbal syuhadaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.